Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sekian lama tidak bersua, akhirnya kita diizinkan kembali untuk berkumpul secara maya pada perhimpunan rasmi dan pelancaran program My Faris Sejahtera. Hadirin dan hadirat sekalian, majlis dimulakan dengan nyanyian 3 buah lagu. Dimulai dengan lagu Negaraku, lagu Selamat Sultan dan Di Sini Ku Berbakti. Lanjutkan usia Al-Sultan kami, Sultan Jantan Raja Ibrahim. Aman sentosa Tuhan Cirami, tetap memerintah kami. Kasih dan taat setia disemakan. Kebesaran Allah tujukan bertambah kemuliaan. Hadirin sekalian, yang berusaha Encik Ahmad bin Tajab, Pengetua Sekolah Menengah Sains Tengku Muhammad Faris Petra. Yang berusaha Hajah Faridah binti Ali, Penolong Kanan Pentadbiran Sekolah Menengah Sains Tengku Muhammad Faris Petra. Yang berusaha Encik Anwar bin Muhammad Nur, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Sekolah Menengah Sains Tengku Muhammad Faris Petra.
yang berusaha Encik Hafizi Muhammad, penolong kanan ko-kurikulum Sekolah Menengah Sains Tengku Mak Faris Petra, guru-guru kanan, guru-guru cemerlang, guru-guru dan semua pelajar Sekolah Menengah Sains Tengku Muhammad Faris Petra. Kalau pergi Tanjung Keramat, anak gadis jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Majlis mempersilakan Saudara Nik Muhammad Hakimi bin Abdul Aziz, Ketua Rumah Rahman, untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka khalaqul azim, innaka sami'un alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim, innaka al-barrul jawadul karim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran, Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau ya Allah segala kebajikan, dan kepada Kamu jualah kembali segala urusan. Allahumma ya Karim ya Rahim, cucurlah rahmat dan rahimmu ke atas majlis pelajaran My Faris Sejahtera ya Allah yang diadakan pada hari ini, dan berkatilah ia dari awal hingga akhirnya ya Allah. Ya fa'alun lima yurid. Kami juga memohon perlindungan daripada-Mu ya Allah dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami, dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepada-Mu ya Allah. Kepada-Mu juga kami serahkan segala urusan kami ya Allah. Allahumma rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Amin ya rabbal alamin. Kabinet pentadbiran berwajah baru dianggotai mereka yang disegani. Majlis diteruskan lagi dengan ucapan daripada Encik Hafizi Muhammad, penolong kanan ko-kurikulum Sekolah Menengah Sains Tengku Muhammad Faris Petra. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih kepada pengacara majlis yang berusaha Tuan Pengetua Sekolah Menengah Sains Tengku Muhammad Faris Petra, Encik Ahmad bin Tajab, penolong kanan pentadbiran Hajah Faridah binti Ali, penolong kanan hal ehwal murid Encik Anwar bin Muhammad Nur, guru-guru kanan, guru-guru cemerlang, rakan-rakan guru dan seterusnya anak-anak pelajar yang saya kasih sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita sama-sama akan mendengar ataupun sama-sama mengikuti program pelancaran sejahtera peringkat sekolah, yang mana program ini merupakan satu program terkini SGE yang bertujuan untuk melahirkan insan pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelektual dan juga sahasiah, selaras dengan falsafah pendidikan negara. Melalui peruntukan yang disalurkan kepada sekolah melalui SGE ini, saya rasa warga Faris cukup bertuah dan patut merasa bangga kerana program sejahtera ini boleh sama-sama kita laksanakan di peringkat sekolah. Seperti mana yang kita tahu, terdapat 5 program utama dalam program sejahtera ini, iaitu penghayatan IB Learner Profile, pembangunan Taman Tasik Sejahtera, Rumah Seri Kenangan Sejahtera, program Hufaz Muda Sejahtera dan program Asramaku Sejahtera SOMO. Dan pada kesempatan ini saya ingin menarik ataupun memperkatakan tentang program Taman Tasik Sejahtera, yang mana ia akan melibatkan secara langsung dengan unit ko-kurikulum, iaitu sepanjang program ini dilaksanakan, diharapkan unit beruniform akan menjadikan Taman Tasik ini satu tempat untuk beraktiviti saban minggu, terutama sekali pada hari perjumpaan setiap hari Rabu.
Maksudnya di sini satu unit beruniform akan ditugaskan untuk menjaga ataupun melakukan service as action di sekitar Taman Tan Sejahtera, sebagai salah satu aktiviti mingguan unit beruniform, dan aktiviti ini akan dilaksanakan secara bergilir-gilir satu demi satu unit beruniform. Dalam jangka masa yang panjang, kawasan Taman Tasik Sejahtera ini mungkin akan dijadikan satu kawasan yang boleh menarik ramai perhatian orang luar, terutama sekali ibu bapa ketika mengunjung ke Faris setiap hari cuti umum ataupun hari Minggu. Dan kita juga akan menjadikan tempat ini sebagai satu kawasan perkemahan ataupun sebagai tapak perkemahan, bukan sahaja untuk warga Faris tetapi juga untuk kegunaan organisasi luar. Dan selain daripada itu, program-program yang direncanakan dalam Sejahtera ini haruslah melibat semua pelajar, sama ada di pelajar-pelajar di tingkatan 1 sehingga tingkatan 5. Dan saya harapkan supaya program Sejahtera ini menjadi satu program yang memangkinkan kecemerlangan semua individu di Faris, dan tugas kita adalah untuk melestarikannya sampai bila-bila. Dengan itu, saya akhiri ucapan saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Tuan atas ucapan sebentar tadi. Seterusnya, majlis menjemput dan mempersilakan Encik Anwar bin Muhammad Nur, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Sekolah Menengah Sains Tengku Mak Faris Petra, untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam sejahtera. Yang berusaha Encik Ahmad bin Tajab, Pengetua Sekolah Menengah Sains Tengku Muhammad Faris Petra. Yang berusaha Penolong Kanan Pentadbiran Hajah Faridah binti Ali. Yang berusaha Penolong Kanan Co-Curriculum Encik Hafizi bin Muhammad. Guru-guru kanan, guru-guru cemerlang, rakan-rakan guru, barisan kepimpinan pelajar dan pelajar-pelajar yang sekalian. Jadi alhamdulillah, syukur kita kehadirat ilahi kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama dalam pelancaran program My Faris Sejahtera Sekolah Menengah Sains Tengku Muhammad Faris Petra. Jadi saya berasa bersyukur dan amat berterima kasih kepada semua yang menyokong dan juga yang akan menyokong program ini, yang semoga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Sejahtera bermaksud aman, makmur, senang atau tenteram. Jadi pada skop kami di Faris Petra, yang paling penting ialah personaliti unggul dan sejahtera. Yang kedua, kelestarian kesejahteraan alam sekitar, kesejahteraan aspek kerasmian dan kesejahteraan nilai kemanusiaan. Pada saya, sejahtera ini senang saja. Sejahtera sesama manusia dan sejahtera dengan alam sekitar. Jadi diharapkan program ini mampu membina watak yang unggul dan membina hubungan yang baik dengan Allah, sesama manusia dan alam sekitar, yang akhirnya menjadi pemangkin untuk mencapai kecemerlangan dan juga kesejahteraan di dunia dan juga di akhirat. Marilah sama-sama kita mendoakan program ini dapat dilaksanakan dengan jayanya dan memberikan impak yang diharapkan. Semoga dengan adanya program ini menjadi pemangkin kepada Faris Petra ataupun sekolah kita ini untuk terus cemerlang dan juga seimbang dari segi sosial, dari segi akademik, dari segi kepimpinan dan juga dari segi kesihatan mental itu sendiri. So saya rasa itu saja untuk hari ini. Terima kasih kepada Urusia Teknikal yang telah betul-betul menyiapkan video ini untuk kita lancarkan program ini di sekolah kita secara rasminya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Tuan kerana sudi memberi ucapan. Seterusnya, majlis menjemput dan mempersilakan Hajah Faridah binti Ali, Penolong Kanan Pentadbiran Sekolah Menengah Sains Tengku Mak Faris Petra, bagi menyampaikan ucapan beliau. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan saudara pimpinan majlis, yang dihormati Encik Ahmad bin Tajab, Pengetua Sekolah Menengah Sains Tengku Muhammad Faris Petra, penolong-penolong kanan, guru-guru cemerlang,
guru-guru dan anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian. Terima kasih diucapkan kerana memberi peluang untuk memperkatakan sesuatu sempena pelancaran program My Faris Sejahtera. Program ini bertujuan untuk mewujudkan komuniti sekolah menengah sains Tengku Muhammad Faris Petra yang sejahtera dari aspek fizikal, spiritual dan alam sekitar. Istilah sejahtera dapat dikonotasikan sebagai suatu keadaan yang tenang, damai dan membahagiakan. Program ini dilihat mempunyai matlamat yang besar lagi murni, selaras dengan firman Allah dalam surah Al-Fajr ayat 27 hingga 30 yang meletakkan ketenangan sebagai salah satu tiket untuk ke syurga. Firman Allah yang bermaksud, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang reda dan diredainya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku. Untuk merealisasikannya, kita perlulah mempunyai keiltizaman yang tinggi dengan membina hubungan yang harmonis bukan sahaja dengan Allah, malahan sesama manusia. Program My Faris Sejahtera diharapkan dapat direalisasikan sebagai wadah untuk melahirkan insan pelajar yang benar-benar sejahtera dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Sekian, terima kasih. Terima kasih yang tidak terhingga di atas ucapan itu tadi. Terbang di awan burung jentayu di atas papan batang jerami. Tampilah Tuan kami merayu bersama ucapan kata perasmi. Dengan segala hormatnya, majlis menjemput dan mempersilakan Encik Ahmad bin Tajab, Pengetua Sekolah Menengah Sains Tengku Muhammad Faris Petra untuk menyampaikan ucapan dan merasmikan program My Faris Sejahtera. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih pengurusi majlis yang berusaha menurunkan pentadbiran Sekolah Menengah Sains Tengku Muhammad Faris Petra, Hajah Faridah binti Ali, penolong kanan HEM Cik Anwar Muhammad Noor, penolong kanan kurikulum Cik Hafizi bin Muhammad, guru-guru kanan, guru cemerlang, rakan-rakan guru dan putra-putri para pelajar yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berkumpul secara maya untuk perhimpunan bulan Ogos dan pelancaran My Faris Sejahtera melalui Google Meet. Terima kasih kerana dapat meluangkan masa untuk bersama-sama dalam perjumpaan ini. Hari ini kita dapat berkumpul dan berjumpa untuk beberapa perkara. Pertamanya tentang perubahan struktur organisasi Sekolah Menengah Sains Tengku Muhammad Faris Petra, tentang vokal suasana yang kita hadapi sekarang, tentang perkongsian kejayaan kita dalam peperiksaan SPM 2020, tentang PDPR dan juga tentang MYPIB serta pelancaran My Faris Sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan tahniah atas pelantikan kumpulan pentadbir baharu kita, iaitu penolong kanan pentadbiran Hajah Faridah binti Ali, penolong kanan HEM Cikgu Anwar Muhammad Noor, penolong kanan kurikulum Cikgu Hafizi bin Muhammad dan juga guru kanan bahasa Hajah Nuraziah. Ini adalah berikutan dengan kekosongan ketiga-tiga jawatan utama dalam pentadbiran sekolah kita, yang mana yang kita sedia tahu bahawa Tuan Haji Muhammad telah pun menjadi pengetua di Sekolah Menengah Sains Kuala Terengganu. Tahniah kita ucapkan kepada dia.
Kemudian Ustaz Ibrahim PKM telah pun bersara. Begitu juga Cikgu Azmi yang telah pun bersara. Selain daripada itu, ada seorang lagi cikgu kita, Cikgu Deng, yang juga bersara dalam masa PKP ini. Sementara itu, Cikgu Hasmani telah dapat bertukar ke Sekolah Menengah Agama Falahiyah. Jadi ada beberapa perubahan dalam perjawatan guru kita, dan ada beberapa kemungkinan beberapa orang cikgu kita dapat bertukar. Selain itu, kita juga mendapat guru baharu, iaitu Cikgu Nur Atirah Bahasa Perancis menggantikan Cikgu Puan Deng, dan Cikgu Mai Zurai Guru Sejarah dari Sekolah Menengah Sains Pasir Putih. Selamat datang kita ucapkan kepada kedua-dua orang guru ini. Baiklah, para pelajar sekalian, kita sekarang sedang berada dalam VUCA World, VUCA. V adalah ketidakstabilan, suasana yang tidak stabil dalam apa juga keadaan sekarang ini. U, uncertainty, iaitu ketidakpastian, suatu yang tidak pasti, yang kita tidak boleh buat suatu anggapan ataupun anggaran kerana ada beberapa faktor lain yang saling mempengaruhi. C adalah complexity, iaitu kerumitan. Kita ada kerumitan dalam membuat pelbagai keputusan kerana suatu keputusan akan saling berkait antara satu sama lain. Dan juga ambiguity, iaitu kekaburan. Tidak ada black and white dalam membuat keputusan, dan selalu keputusan-keputusan itu mungkin akan memberi suatu kesan yang besar kepada keputusan yang lain pula. Jadi kita berada dalam suasana itu menyebabkan kita terpaksa mengamalkan norma baharu dari segi politik, ekonomi, sosial dan pendidikan. Semua dalam kehidupan kita sudah ada normal baharu, dengan adanya kawalan pergerakan, pelbagai jenis SOP, vaksinasi. Dalam pendidikan pun kita ada perubahan-perubahan. PDPC telah berubah kepada PDPR. Begitu juga dengan assessment yang semakin sukar untuk kita laksanakan dalam suasana secara online ini. Dan dalam masa kita diberi harapan untuk buka sekolah pada 1 September, itu pun masih belum ada satu ketetapan yang kita boleh yakinkan. Tentang SPM, alhamdulillah SPM 2020 Vicom, kita telah menunjukkan suatu kejayaan yang cemerlang, yang mana telah mendapat peningkatan daripada GPS hari itu sebelum ni 1.80 kepada 1.53, dengan 20 orang pelajar telah mendapat semua A. Terima kasih kepada semua guru dan pelajar-pelajar, termasuk pelajar-pelajar semasa yang sentiasa memberi sokongan kepada pelajar-pelajar Vicom untuk menentukan kejayaan. Dan kalau kita lihat kepada graf GPS daripada tahun 2015 hingga 2020, ini adalah pencapaian yang terbaik, iaitu 1.53, lebih baik berbanding dengan 2018, iaitu 1.65. Kalau kita lihat lebih, kita lihat bahawa pada tahun 2011 kita telah mendapat 1.53, dan 10 tahun kemudian baru kita dapat capai 1.53. Jadi sejak tahun 2014, kalau kita lihat bahawa sekolah kita sentiasa menunjukkan peningkatan yang cemerlang, dan akhirnya kita boleh capai 1.53. Tahniah kepada semua. Ini adalah graf unjuran dan juga pencapaian sebenar Vicom, dan kita lihat bahawa walaupun pada mulanya kita bermula dengan 4.12, dalam PAT mendapat 3.33, tetapi kemudian masa tingkatan 5, kemungkinan kesan daripada COVID ini terdapat penurunan, tetapi akhirnya pada SPM yang sebenar mereka capai juga 1.53, walaupun tidak capai kepada KPI ataupun sasaran kita.
apa pun menunjukkan bahawa 1.53 adalah pencapaian yang terbaik dalam tahun kebelakang. Dan begitu juga dari segi quality grade, yang mana peningkatan grade A telah kita dapat tingkatkan. Malah apa yang membanggakan, dua subjek kita adalah antara best 10, yang mana biologi nombor 3 terbaik SBP dengan 75% pelajar mendapat A, dan lebih membanggakan kimia tempat pertama dalam ranking SBP dengan 100% pelajar mendapat A dengan grade purata mata pelajaran 0.33. Jadi ini adalah trend calon SPM 2013 sehingga 2020. Kalau kita lihat pelajar tahun 2020 dengan TOV 4.18, mereka boleh capai 1.53 dengan beza 2.65, satu lonjakan besar. Kalau kita lihat daripada 2013, maknanya Vicom tempat pertama dari segi lonjakan sarjana dengan 2.65. Kalaulah Amitan, kalau kita lihat TOV-nya adalah jauh lebih baik, 3.52. Kalau mereka boleh membuat lonjakan seperti Vicom 2.65, kita boleh capai 0.87. Apapun saya yakin dengan prestasi Amitan, walaupun kita tidak dapat lihat dalam peperiksaan akhir tahun tingkatan 4, peperiksaan pertengahan tahun tingkatan 5, apapun saya yakin bahawa 1.37 kita boleh capai dengan syarat kita berusaha dengan bersungguh-sungguh supaya kita dapat memberi tumpuan sepenuhnya dalam akademik, ya. InsyaAllah, ya. Seterusnya target, ini adalah target kita sebagai peringatan. Kita mahu bahawa pelajar-pelajar tingkatan 1, 2, 3 dan 4 serta 5 melepasi target KPI SGE dengan tingkatan 1 190, tingkatan 2 1.75, tingkatan 3 1.10, tingkatan 4 2.90, tingkatan 5 1.37. Apapun kita mungkin mempunyai cabaran dalam mencapai KPI sekolah kita dalam suasana pandemik ini. Semua sekolah sebenarnya mempunyai cabaran yang sama. Jadi kita tidak boleh jadikan alasan bahawa PDPR ataupun tidak datang sekolah secara bersemuka menjadi alasan untuk kita tidak mencapai kecermelangan. Jadi kita jadikanlah bahawa pandemik ini sebagai satu peluang dan cabaran. Keselesaan kita belajar secara sendiri di rumah, penggunaan teknologi menjadikan kita lebih dapat meruangkan masa untuk meningkatkan akademik kita. Dan tentang PDPR merupakan satu perkara yang wajib kepada pelajar-pelajar sekolah menengah sains Tengku Muhammad Faris Petra dan semuanya. Dan ini adalah menjadi peranan kepada semua murid supaya bangun awal pagi, tengok jadual, fokus dan menepati masa, siapkan kerja yang diberikan dan sentiasa menjaga adab semasa belajar. PDPR sebenarnya PDPC di rumah. Jadi kita tidak ada penjajaran. Jadi kita jadikan waktu-waktu PDPR sama dengan waktu-waktu PDPC di sekolah. Sebab kita tidak akan ada masa untuk menggantikan PDPR di rumah dengan PDPC di sekolah. Dengan keadaan atau suasana yang saya sebut buka tadi, kebarangkalian untuk hadir sekolah untuk semua tingkatan adalah agak sukar. Jadi kita kena bersedia dengan suatu cara supaya kita dapat menggunakan PDPR sebagai satu medium untuk kita belajar secara betul-betul, bukan bermain. Dan inilah kita mohon juga peranan ibu bapa dalam menjayakan PDPR ini. Kalau kita lihat dari segi rumusan, kita untuk minggu ke-23 sebelum cuti hari itu, data yang menunjukkan bahawa
keseluruhan rumusan mingguan bagi sekolah kita adalah 94.23. Alhamdulillah, kita lihat bahawa ada penambahbaikan dalam prestasi PDPR kita. SBP mengharapkan kita sekurang-kurangnya 90% ataupun 95% daripada kita dapat mengikuti PDPR. Para pelajar yang ada masalah PDPR boleh menghubungi guru dan juga konselor untuk mengatasi masalah bagi boleh mengikuti PDPR ini. Sebenarnya secara keseluruhan kita tidak berapa memberangsangkan. Kalau kita lihat secara keseluruhan, kita punya PDPR adalah 88.95%, iaitu nombor 45 dalam SBP. Kebanyakan sekolah SBP sudah capai 94, 95, malah ada yang 98, 99% kehadiran PDPR. Kita mendapat yang agak rendah ini adalah kerana faktor pada permulaan ada beberapa tingkatan, terutama tingkatan 1 dan 3 tidak menunjukkan prestasi yang memberangsangkan, yang mana ada pencapaian suatu minggu itu 81, 85% sahaja. Jadi ini akan menarik kepada purata keseluruhan. Saya ucapkan tahniah kepada pelajar-pelajar tingkatan 5 yang tetap maintain 90 ke atas mengikuti PDPR. Tapi kita perlu ingat bahawa tingkatan 1, 2, 3 dan 4 juga wajib mengikuti PDPR dengan kadar sekurang-kurangnya 90%. Dan bagi sekolah kita mengharapkan 98 ke atas. InsyaAllah dengan trend bahawa makin minggu semakin baik pencapaian PDPR ini, saya mengharapkan supaya pelajar-pelajar meneruskan PDPR ini. Ini antara rekod kita 87.2% pada bulan Mei. Yang ketiga seterusnya tentang IB, MYP IB. Tahun ini pada 27 hingga 29 remote evaluation visit akan diadakan di sekolah kita oleh pihak IBO, dan kita perlu menyiapkan self study, personal project assessment untuk kita upload dan kita tunjukkan sebagai evidence kepada penilai kita nanti. Ada 3 orang konsultan dari luar akan datang sekolah kita secara remote, menduga kita dan berbagai cara yang digunakan secara online untuk menilai tentang IB kita, membuat penerapan semula setelah 5 tahun berlalu. Jadi tentang dokumen ini kita mohon supaya para pelajar juga memberi kerjasama untuk menyiapkan dan menghantarlah apa yang cikgu minta, kerana ini adalah merupakan satu permintaan ataupun kewajipan kita untuk upload dalam IB. Dan untuk personal project, kita perlu mengikuti deadline yang telah ditetapkan. Kalau kita lihat kepada deadline 1 Ogos ini, pelajar perlu submit kepada supervisor. Maknanya kita hanya ada beberapa hari lagi, sebab pada 15 bulan 8 kita akan membuat rekod, dan rekod itu akan kita hantar. Jadi sama-samalah kita melestarikan MYPIB di Sekolah Menengah Sains Tengku Muhammad Faris Petra. Ini adalah team leader, team member dan chair yang akan datang ataupun menyemak semua dokumen-dokumen sekolah kita. Akhir sekali ialah tentang My Faris Sejahtera. SGE telah menetapkan satu program sejahtera, iaitu satu konsep yang bertujuan untuk membina watak unggul dan juga membina hubungan yang baik dengan Allah, sesama manusia dan alam sekitar, yang akhirnya akan menjadi pemangkin untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Yang ini akan diterangkan oleh penyelaras program My Sejahtera kita, Cikgu Azaman, selepas sini. Dan saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim ingin merasmikan My Faris Sejahtera. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Pengetua. Diharapkan semua murid dapat mengambil iktibar dan pengajaran. Program My Faris Sejahtera cukup indah kerana program ini memfokuskan keseimbangan fizikal, intelektual, spiritual dan alam sekitar sebagai teras kesejahteraan hidup. Dengan itu, majlis menjemput Tuan Haji Azaman bin Zakaria bagi menyampaikan taklimat program My Faris Sejahtera. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengacara majlis yang berusaha Encik Ahmad bin Tajak, Pengetua Sekolah Menengah Sains Tengku Muhammad Faris Sejahtera, yang dihormati Cik Hajah Faridah binti Ali, Penolong Kanan Pentadbiran, Encik Anwar bin Muhammad Noor, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Encik Hafizi bin Muhammad, Penolong Kanan Kurikulum, guru-guru kanan, rakan-rakan guru serta anak-anak pelajar yang saya kasihi sekalian. Pertama sekali, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Tuan Pengetua kerana telah memberi peluang kepada saya untuk menyampaikan taklimat ringkas mengenai program sejahtera yang akan dilaksanakan di sekolah kita. Anak-anak pelajar sekalian, program sejahtera merupakan program terkini yang perlu dilaksanakan oleh semua sekolah SGE. Program ini adalah usaha sama antara Kementerian Pendidikan Malaysia dengan pihak Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Walau bagaimanapun, konsep program sejahtera ini tidak lari daripada falsafah pendidikan negara, iaitu untuk melahirkan murid yang holistik dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Program sejahtera yang akan kita laksanakan di sekolah kita adalah untuk menerapkan elemen kesedaran dalam diri setiap warga sekolah mengenai kepentingan hablum minallah, hubungan dengan Allah, hablum minan nas, hubungan sesama manusia dan hubungan dengan alam sekitar. Elemen ini perlu dihayati oleh setiap warga sekolah dan mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian. Untuk itu, saya akan memperincikan program sejahtera yang akan dilaksanakan di sekolah kita nanti. Anak-anak pelajar sekalian, di peringkat sekolah kita, program sejahtera kita namakan sebagai My Faris Sejahtera. Konsep program My Faris Sejahtera adalah memperkasakan IB Learner Profile dalam kalangan murid sebagai watak murid sekolah IB. Yang kedua, melestarikan tasik sekolah untuk memupukkan rasa cinta akan alam sekitar yang akhirnya mampu menyediakan persekitaran yang kondusif kepada semua warga sekolah. Yang ketiga, membina kewatakan murid yang memiliki kepribadian unggul serta berintegriti. Yang keempat, membentuk murid yang meletakkan ajaran agama
sebagai perkara paling utama dalam kehidupan. Dan yang kelima, membentuk sikap menyayangi masyarakat melalui khidmat bakti agar dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Berikut merupakan objektif program My Paris Sejahtera. Program ini kita harapkan dapat membentuk murid yang memiliki dan menghayati 10 IB Learner Profile sebagai watak murid sekolah IB. Kedua, membentuk murid yang meletakkan ajaran Islam sebagai perkara utama untuk mencapai kesejahteraan dalam kehidupan. Ketiga, melahirkan murid yang sejahtera di dunia dan di akhirat. Keempat, membina murid yang memiliki sifat kesukarelawan dalam diri untuk membantu mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat. Dan yang kelima, kita harapkan ukuran ini mampu membentuk murid yang sentiasa melestarikan kesejahteraan asrama dan alam sekitar. Berikut merupakan 5 projek My Paris Sejahtera. Projek pertama kita namakan sebagai Ikon Sejahtera. Projek yang kedua, Taman Tasik Sejahtera. Projek yang ketiga, Upas Muda Sejahtera. Projek yang keempat, Rumah Seri Kenangan Sejahtera. Dan projek yang kelima, Asramaku Sejahtera Semua. Berikut diperincikan aktiviti setiap projek My Paris Sejahtera. Untuk projek Ikon Sejahtera, antara aktiviti yang telah kita rancang ialah mencari murid untuk dinobatkan sebagai ikon sejahtera. Kita akan anugerahkan ikon sejahtera ini kepada murid yang mengimplementasikan IB Learner Profile dalam diri mereka. Anugerah ini akan diberikan secara bulanan dan pada hujung tahun nanti kita akan anugerahkan ikon sejahtera sepanjang tahun 2021. Aktiviti lain ialah kita akan adakan bengkel, ceramah, kempen dan poster mengenai IB Learner Profile supaya murid-murid dapat menghayati dan mengimplementasikan IB Learner Profile dalam kehidupan mereka. Untuk projek yang kedua, Taman Tasik Sejahtera, antara aktiviti yang telah kita rancang ialah melakukan pembersihan dan penjagaan Taman Tasik Sejahtera. Sebenarnya pembersihan ini telah pun dilaksanakan sebelum ini. Kita hanya perlu memastikan tasik sekolah kita berada dalam keadaan kondusif. Untuk itu, kita akan laksanakan aktiviti Go Green, iaitu setiap unit beruniform dikenaki menanam satu pokok kekal di sekitar kawasan tasik. Dan aktiviti Service as Action akan diadakan di kawasan tasik tersebut, iaitu setiap unit beruniform akan bergotong royong di kawasan tasik pada setiap hari Rabu mengikut giliran yang telah ditetapkan. Kita juga akan lepaskan ikan di kawasan tasik tersebut dan setiap unit beruniform dikenaki memberi makan ikan mengikut giliran yang akan ditentukan. Apabila kawasan tasik kita sejahtera dan berada dalam keadaan kondusif, aktiviti seperti menti-menti dan lawatan keluarga boleh dilaksanakan di situ. Dan akhir sekali, tapak perkhemahan kita dapat dikomersialkan kepada sekolah-sekolah luar. Untuk program Upas Muda Sejahtera, kita akan adakan aktiviti kem hafazan dan kelas hafazan kepada pelajar-pelajar tahfiz sekolah kita. Pertandingan hafazan akan dilaksanakan dan kita akan nobatkan tokoh hafiz dan hafizah. Untuk program Rumah Seri Kenangan Sejahtera, kita akan bawa pelajar-pelajar kita ke sekolah. Kita akan bawa pelajar-pelajar kita ke Rumah Seri Kenangan untuk melaksanakan aktiviti khidmat masyarakat di situ. Dan pada masa yang sama kita akan menyerahkan bakul sejahtera kepada penghuni-penghuni Rumah
Seri Kenangan yang telah dikenal pasti. Untuk projek yang terakhir, projek Asramaku Sejahtera Seumur. Projek ini adalah berfokuskan kepada keceriaan dom dan asrama. Kita akan adakan pertandingan dom dan rumah sejahtera. Kita akan anugerahkan dom dan rumah sejahtera. Untuk itu kita akan cat dom mengikut warna rumah masing-masing. Pada masa yang sama kita juga akan wujudkan taman mini dan kita akan mengecat mural di dinding asrama. Berikut merupakan garis masa program My Paris Sejahtera. Sebenarnya program ini telah pun bermula pada bulan Jun lagi. Beberapa kali mesyuarat, bengkel dan PSC telah diadakan di peringkat sekolah untuk kita membincangkan projek-projek yang akan kita laksanakan sepanjang program sejahtera di sekolah kita. Dan pada bulan Julai yang lepas, kita telah membentangkan kertas konsep di hadapan panel Universiti Islam Antara Malaysia dan Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan Alhamdulillah, kertas konsep kita telah diterima dan kita boleh melaksanakan setiap aktiviti yang telah kita rancangkan. Hari ini, 1 Ogos, kita lancarkan My Paris Sejahtera supaya semua warga sekolah mengetahui program ini dan dapat melibatkan diri bagi melancarkan setiap aktiviti yang telah kita rancangkan. Pada masa yang sama, kita akan pergi ke rumah Seri Kenangan untuk berbincang dengan pegawai di sana. Dan kita akan adakan anugerah ikon sejahtera untuk bulan Ogos. Jadi sepanjang bulan Ogos ini kita akan kenal pasti murid berdasarkan penglibatan mereka dalam PDPR. Bulan Ogos juga kita akan adakan kem hafazan, kelas hafazan, bengkel dan ceramah tentang ID Learner Profile. Pada bulan September nanti, kita menjangkakan murid-murid telah pulang ke sekolah dan kita boleh laksanakan aktiviti Go Green, Service as Action dan Fish Caring. Pada masa yang sama, anugerah ikon sejahtera pada bulan September akan diadakan. Pada bulan Oktober nanti, kita akan teruskan dengan khidmat bakti kita di rumah Seri Kenangan dan anugerah ikon sejahtera bulan Oktober akan dilaksanakan. Pada bulan November, kita teruskan dengan anugerah ikon sejahtera bulan November, kelas hafazan. Dan jika kawasan tasik kita telah kondusif, kita akan adakan aktiviti man-to-menti di situ. Akhir sekali pada bulan Disember nanti, kita akan adakan satu program Grand Final My Paris Sejahtera. Sempena program tersebut, kita akan anugerahkan ikon sejahtera tahun 2021. Anugerah Dom Rumah Sejahtera tahun 2021. Tokoh Hafiz Hafizah Sejahtera 2021. Kita mengharapkan program kita ini akan diteruskan pada tahun-tahun yang akan datang. Berikut merupakan ahli jawatankuasa induk peringkat sekolah kita bagi melancarkan program My Paris Sejahtera. Dipengursikan oleh Tuan Pengetua, Timbalan Pengurusi Penolong Kanan M, Naib Pengurusi 1 PKP, Naib Pengurusi 2 PKKO, Setiausaha Cikgu Azaman, Penolong Setiausaha Cikgu Fazil, Bendahari Cikgu Hajah Noraziah dan setiap projek diketuai oleh Encik Wan Muhammad Arif mengetuai projek Ikon Sejahtera, Wan Hayani mengetuai projek Hufaz Muda, Cikgu Aris Fazilah mengetuai Rumah Seri Kenangan Sejahtera, Cikgu Hajah Zahariah binti Ismail mengetuai Taman Tasik Sejahtera dan Cikgu Muhammad Nasir mengetuai projek Asramaku Sejahtera Seumur.
Apa yang kita harapkan daripada program ini adalah mampu membina watak murid yang unggul, dapat membina hubungan yang baik dengan Allah, hubungan yang baik sesama manusia dan alam sekitar, yang akhirnya menjadi pemangkin untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Begitulah taklimat ringkas saya mengenai program My Faris Sejahtera. Saya mengharapkan penglibatan daripada semua warga Faris untuk melancarkan setiap aktiviti yang telah kita rancangkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Azaman di atas taklimat yang disampaikan. Saya akhiri majlis kita pada hari ini dengan serangkap pantun. Pokok medang bercabang dahan hingga penyengat mencari bunga. Penyakit bertandang dugaan Tuhan, kuatkan semangat bersulam doa. Dengan itu majlis menutup tirai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.